أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab Fadail Al-A'mal daripada pengarangnya Al-Imam Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita akan sambung pada hadis yang ke-87 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulama'ina fid darain, amin. Masuk bab yang baru, iaitu berkaitan dengan fadlu al-witri akhir al-laili, kelebihan melaksanakan solat sunat witir pada akhir malam. Jadi malam ini ma'ruf di sisi ulama berdasarkan hadis Nabi SAW juga, yang mana ini terbahagi kepada tiga: al-thuluthul awal, al-thuluthul thani wa al-thuluthul akhir. 1/3 yang pertama, 2/3 dan penghujungnya 3/3 malam. Jadi ada permulaan malam, ada pertengahan malam, ada pengakhiran malam. Jadi kat sini kelebihan solat sunat witir pada akhir malam, yang mana hadis yang kita pernah jumpa sebelum ni, yang Nabi SAW wasiatkan kepada Sayyidina Abi Darda dan juga Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma untuk tidak meninggalkan solat sunat witir sebelum tidur. Jadi bermakna wasiat tersebut Nabi wasiatkan kepada kedua-dua sahabat ini untuk solat sunat witir pada awal malam. Sebab tu sebelum tidur, biasa kita tidur standard tidur pada awal malam. Jadi sebelum tidur, maka Nabi SAW minta untuk wasiatkan kepada dua orang sahabat ini untuk solat sunat witir sebelum tidur. Tapi yang ni pula kita masuk bab baru berkaitan dengan kelebihan untuk melewatkan solat sunat witir tersebut pada akhir malam, yang mana ini adalah yang sepatutnya. Dinamakan witir tersebut kerana ianya mengganjilkan segala solat sunat yang ada, sebab dia bersifat ganjil dan dia mengganjilkan jumlah solat sunat seharian. Yang mana solat sunat pada pagi standard akan bermula dengan qabliyah subuh, rakaatil fajr, dua solat sunat sebelum subuh itu permulaannya. Kemudian kita tambah solat duha ke, kita tambah solat solat sunat lepas zuhur ke, sebelum asar dan lain-lain, semuanya dua. Maka datanglah solat witir untuk yang bersifat ganjil dan mengganjilkan solat sunat yang lain. Lianna Allah witrun yuhibbul witra, kerana Allah Subhanahu wa taala itu witir. Apa maksud witir? Maksudnya bersifat ganjil, ini satu, Allah Taala esa. Jadi dengan keesaan Allah Ta'ala tersebut, Allah Ta'ala suka perkara bersifat ganjil.
Kelebihan solat sunat witir pada akhir malam. Hadis yang ke-87 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir min awwalihi. Barang siapa yang khawatir bahawa dia tidak akan bangun pada pengakhiran malam, maka hendaklah dia solat sunat witir pada awalnya. Macam saya sebut tadilah, selepas paling awal selepas isyak. Selepas saja solat, lepas solat isyak, solat ba'da isyak 2 rakaat, solat sunat paling tidak pun 1 rakaat, solat sunat witir. Pernah ada orang bertanyakan kepada saya, macam mana kita nak istiqamah dalam beribadah ni kan, melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, dia mesti mulakan dengan perkara yang ringan terlebih dahulu. Kalaulah dia rasa solat pada akhir malam itu susah, bukan susah apa, sebab risau dia tak bangun, maka dia buat yang paling simple, iaitu solat sunat pada awal malam, kerana itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW sendiri. Jadi jangan rasa macam nak bebankan diri nak kena solat sunat witir tu juga pada akhir malam, walaupun kelebihan ataupun itulah yang sepatutnya. Namun Nabi SAW tahu umatnya bukanlah majoriti mampu melaksanakan solat sunat witir pada akhir malam. Yang penting adalah ada solat sunat witir tersebut, maka solatlah sunat witir pada awal malam selepas ba'da isyak sekurang-kurangnya 1 rakaat. Itu dah habis mudah dah tu. Mudah-mudahan dia sebenarnya ibadah ni bila kita dah biasa amalkan, mudah je sebenarnya. Cuma yang susah tu disebabkan tak biasa dan juga disebabkan syaitan. Kita salahkan syaitan, tapi in the end di akhirat kelak syaitan kata, aku tak ada apa-apa dalil yang membuat yang kukuh membuatkan engkau ikut aku. Engkau nak aku tak nampak, aku bukan dengar betul-betul pun, tapi engkau tetap tak nak, kau malas melakukan ibadah. In the end kita nak salahkan iblis atau syaitan di akhirat kelak. Allah Ta'ala dah rakamkan perbualan tersebut pun di dalam Al-Quran, yang mana in the end syaitan, iblis berlepas diri. Engkau malas tu, kau malas sendiri, tak perlu nak salahkan syaitan. Cuma tidak dinafikan pendorong kepada kita rasa susah nak buat amalan tersebut adalah kerana pertama sekali nafsu al-ammarah bisu, yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan ataupun keburukan, dan juga syaitan alladhi waswisu fi sudurin nas, yang sentiasa menghadirkan, membisikkan waswasah ke dalam diri manusia. Sambungan hadis, wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Barang siapa yang tamak untuk dibangun pada akhir malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam guna kalimah tama' kat sini untuk memberi gambaran bahawa kalaulah kamu berazam, sebab orang yang tamak ni maksudnya dia betul-betul aku nak dapatkan benda tu, aku nak dapat yang kelebihan utama solat sunat witir pada akhir malam tu, dengan ada qiyamul lail. Memang dia sifat tamak itu dilazimi dengan dia adalah azam. Maksudnya barang siapa yang berazam betul-betul nak bangun malam dan dapat mampu untuk solat sunat witir pada hujung malam, falyutir akhiral lail, maka hendaklah dia witir pada akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudah, kerana solat pada akhir malam itu disaksikan, ada penyaksian. Yang mana kita yang ma'ruf dalam hadis nuzulur Rabb jalla fi'ala ila sama'id dunya, hadis yang ma'ruf berkaitan dengan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Cuma itu secara literal, tapi dalam orang kata ni ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan maksud turun Allah Ta'ala itu maksudnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi segala makhluknya yang ada pada 2/3 malam, especially yang bangun berdoa, memohon keampunan, memohon apa sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertama sekali adalah yang menyaksikan perbuatan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah malaikat itu sendiri. Yang kedua adalah malaikat. Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi. Malaikat itu sendiri, sebab yang datang membawa rahmat itu adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Wadzalika afdal. Dan Nabi SAW sendiri kata wadzalika, yakni solat pada akhir malam itu adalah lebih afdal. Jadi kena tanam di dalam diri. Pertama sekali, ini yang mana yang tanya saya sebelum, macam mana nak istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Pertama sekali, mulakan dengan yang ringan. Mulakan dengan mana yang Allah Taala, Rasulullah SAW bagi keringanan tu, buat yang mana ringan. Macam contoh solat sunat witir ni sepatutnya pada akhir malam, tapi Allah Ta'ala bagi keringanan, boleh solat pada awal malam. Maksudnya dia solat witir esok, kalau anda kata pagi sebelum subuh tu dia bangun awal pun, dia boleh nak sambung tahajud, tidak ada masalah. Cuma dia jangan buat 2 kali witir lah. Mulakan dengan yang ringan terlebih dahulu. Kemudian bila rasa diri dah mula biasa, tanamkan satu keazaman, aku nak buat amal ibadah yang sepatutnya pada tempat dia. Apa dia? Kalau contoh solat sunat witir ni, mana tempat dan sepatutnya adalah pada akhir malam. Wadzalika afdal, dan itulah lebih baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa min fadli al-adhkar ba'da al-maktubah. Okey, ini kita masuk bab yang baru berkaitan dengan kelebihan berzikir selepas solat fardu. Kelebihan berzikir selepas solat fardu. So kena faham, hadis ini yang kita akan bacakan ini, fokus kelebihan, mendapat kelebihan tersebut adalah bagi yang membacakannya seusai solat fardu 5 waktu. Hadis yang ke-88, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin. Yang ni sebenarnya hadis yang agak menarik. Hadisnya agak menarik. Siapa yang ada ni, mohon kita fokus sebab ini berkaitan dengan orang kata ni, orang yang tamakkan kepada ganjaran akhirat, tapi dia macam ni, hadis ni berkaitan dengan mungkin kebanyakan kita. Ramai yang nak jadi kaya dengan alasan, cakap bila aku kaya aku nak bantu orang, bila aku kaya aku nak derma, aku nak sedekah, aku nak wakaf, seronok. Jadi pahala ganjaran tu lebih banyak daripada orang yang miskin. Tapi situasi ini telah pun berlaku pada zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW telah pun bagi satu solusi kepada orang yang dikatakan miskin lah, orang yang tidak ada duit, tapi dia berkehendak untuk melakukan kebaikan, dan dia nak potong ganjaran orang kaya. Orang kaya ni dia disebabkan banyak duit, jadi banyak benda dia boleh bantu, dia boleh sedekahkan, dia boleh buat amal kebajikan. Tapi orang miskin ni dia nak, cuma dia tak mampu. Tapi Nabi bagi solusi. Jadi ini hadis yang menarik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa golongan fakir muhajirin. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf terbahagi kepada 2, yang dinamakan al-muhajirin dan juga yang dinamakan al-ansar. Jadi al-muhajirin siapa? Mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah, ataupun mudah cakap al-makkiyun. Mereka orang golongan Mekah. Golongan Madinah dipanggil sebagai al-ansar. Jadi al-muhajirin, golongan miskin, golongan fakir daripada al-muhajirin, daripada sahabat Nabi al-muhajirin yang daripada Mekah ni, datang jumpa Nabi SAW. Faqalu, maka kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri wal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya ni, orang yang hartawan, orang yang mempunyai kekayaan ni, mereka telah pergi jauh meninggalkan kami kepada maqam yang jauh lebih tinggi dan juga keselesaan abadi. Apa maksud darjat yang lebih jauh tinggi? Sebagai contoh, Nabi SAW, kita dah pernah lalu hadis ni. Ustaz, apa hukum doa minta mati kerana tak tahan ujian dalam hidup? Tak boleh. Kita orang kata ni dia melainkan dia ada satu sekejap, saya terpaksa potong sekejap hadis ni, menjawab secara ringkas.
memohon mati ni bukan dia macam ni tau, dia kena mohon supaya Allah Ta'ala tahan kita daripada fitnah. Melainkan perkara ini pernah berlaku pada zaman salafus salih. Tengah azan sekejap, saya minta tunggu sekejap kalau boleh bersabar, habis azan tu saya sambung. Allahu akbar. La ilaha illallah. Masya-Allah. Haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatan qa'imah atina Muhammad wasilatan fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah ba'th maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Naam. Saya sambung sikit tadi. Saya jawab sekejap ringkas soalan ni. Apa hukum doa minta mati kerana tak tahan ujian dalam hidup? Kalau jawapannya haram, tak boleh. Kerana ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Tidak ataupun tidak harus bagi seseorang kamu untuk mendoakan kematian ke atas dirinya kerana ujian yang ditimpanya. Walakin liyaqul, kalaulah terpaksa, kalaulah dia rasa macam tak tahan sangat, fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia rasa tak tahan sangat, ya Allah aku tak tahan sangat ujian yang aku hadapi sekarang, doa ni ma'ruf. Amin amin ya rabbal alamin. Doa ini ma'ruf, yang mana kita biasa dengar, kita biasa dengar dan hafal elok-elok dan fahami ertinya. Jadi bagi siapa yang Allah Ta'ala uji ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka orang kata ni pintu rezeki untuk dia. Rezeki ni banyak, ketenangan hati pun antara merupakan rezeki. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil maut ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, baca dalam Melayu pun tidak ada masalah.
hidupkanlah aku selagi mana hidup itu baik untuk aku, dan matikanlah aku selagi mana mati itu baik untuk aku. Doa ini pernah dibaca oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang tak kenal Imam Bukhari kan? Orang kata ni kalau pintu sunnah tu, pintu hadis tu boleh dikatakan mesti akan melalui Imam Bukhari dulu. Ramai orang yang meriwayatkan hadis, tapi bila sebut Imam Bukhari, dia merupakan benteng utama ataupun periwayat utama terhadap hadis Nabi SAW. Imam Bukhari ketika mana pernah diuji dengan satu fitnah pada zaman dia. Fitnah ni maksudnya ujian, tak silap saya waktu tu bab akidah. Ada ujian akidah pada zaman dia, yang mana kalau dia tidak surrender terhadap akidah yang salah tersebut, maka dia akan orang kata ni disebat, dihukum yang agak-agak teruk. Jadi dibaca doa ni. Dia baca doa ni berulang kali. Bukanlah dia baca doa, ya Allah matikanlah aku, tidak. Dia baca doa, ya Allah hidupkanlah aku selagi mana hidup aku itu baik untuk aku, dan matikanlah aku selagi mana sekiranya mati itu baik untuk aku. Tidak lama kemudian Allah Ta'ala ambil nyawa dia, untuk mengelakkan dia, kerana niat dia untuk mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam fitnah. Jadi orang yang ditimpa ujian, contoh, saya buat contoh sebab ini saya terbayang arwah ayah saya bagaimana tak semua orang boleh lalui ujian yang berat, dan kita pun bila Allah Ta'ala uji kat kita tak tahu apakah kita mampu untuk terima ujian. Jadi arwah ayah saya dulu Allah Ta'ala uji kena potong kaki, disebabkan kencing manis lah, dan agak tinggi jugalah. Dia macam-macam dia ikhtiar, akhirnya dia terpaksa surrender disebabkan kencing manis dia agak teruk. Akhirnya kena potong tu hampir separuh peha juga. Jadi memang nampak dia macam tak berapa nak boleh terima keadaan tu. Tapi subhanallah, selepas ditimpa ujian tersebut, Allah Ta'ala kurniakan rezeki ketenangan jiwa kepada dia. Dan tidak lama kemudian, tak sampai seminggu, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Ada orang mungkin situasi tersebut dia boleh terima, ada orang mungkin tak boleh terima. Jadi bila dia baca doa ni berulang kali, dia sebenarnya dia macam ni lah, mungkin dalam hati dia, aku nak mati. Sebab apa? Sebab takut kalau aku terus dengan keadaan aku OKU, aku sakit, aku ditimpa ujian itu dan ini, mungkin aku tak boleh tahan akidah aku. Mungkin aku in the end aku risau, aku menyalahkan takdir, aku terseleweng akidah disebabkan ujian yang terlalu dahsyat menimpa. Jadi dia tak minta direct. Jadi adabnya tak minta direct, ya Allah matikanlah aku, tidak. Tapi dia berdoa dengan doa tadi. Jadi macam saya sebut tadi, ulama yang meriwayatkan cerita hadis Imam Bukhari tadi, subhanallah, betapa dia pada penghujung hayat Imam Bukhari dia baca banyak kali doa tersebut, baca sehinggalah sebelum dia dilanda diuji dengan fitnah, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Jadi subhanallah. Jadi baca, disebabkan dia bukan apa tadi syuhada, sebab yang bagi nyawa kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita sudah adabnya, kita terus aku nak mati, Allah aku nak mati, seumpama macam tak ada adab lah. Kita macam tidak tidak menghargai apa yang Allah Ta'ala bagi. Jadi secara adabnya, ya Allah, Engkau maha mengetahui akan aku hamba yang lemah ini. Sekiranya hidup aku itu adalah baik untuk aku, maka teruskanlah hidup aku, dan sekiranya mati itu lebih baik untuk aku, maka matikanlah aku. Walaupun niat dalam hati dia minta Allah Ta'ala matikan dia, itu tidak ada masalah, tapi dia sudah adab dengan Allah Ta'ala itu. Mudah-mudahan menjawab persoalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesabaran dan keredaan terhadap apa sahaja ujian takdir yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya teruskan. Jadi saya ulang balik sedikit kronologi ni, hadis ni. Golongan fakir daripada Al-Muhajirin datang bertemu dengan Nabi SAW. Ada macam ayat sedikit mengeluh.
apa ni, siapa yang tempat dia tu nak ada apa ni, nak solat isyak boleh solat. Saya sebab saya duduk di asrama dengan pelajar, jadi pelajar saya memang dia solat pukul 9, so saya ada lebih kurang ada 5 minit lagi, saya akan berhentilah. Maka mereka ini berjumpa dengan Nabi SAW macam dalam keadaan agak mengeluh. Mengeluh disebabkan apa? Kerana ahli dusur, orang kaya ni, mereka dah pergi jauh makam dia orang. Dia orang buat apa ni, dari sudut amalan biasa, kami puasa, dia pun puasa. Kami kami solat, mereka pun solat. Kami tambah amal itu, mereka pun tambah amal yang sama. Tapi bila mereka bersedekah, kami tak mampu nak bersedekah. Bila mereka membebaskan seorang hamba Muslim, kami tak mampu sebab kami tak ada duit. Sedangkan kami tahu sebagai contoh sedekah ataupun contoh man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bina satu masjid untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bina untuk dia rumah di syurga kelak. Jadi untuk orang miskin dia tak mampu. Jadi dia kata bagi level mereka ini, macam mana mereka nak kejar orang kaya. Of course kami ni orang miskin tak boleh nak buat apa-apa untuk berada pada level yang sama dengan mereka. Jadi Nabi bagi solusi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Tak nakkah kamu, ataupun nak tak aku ajarkan kepada kamu suatu amalan, yang mana amalan ini apabila kamu mengamalkannya, kamu dapat kejar orang yang telah pergi jauh dari sudut amalan. Kamu mampu nak kejar mereka. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada orang yang tidak ada orang yang lebih afdal amalannya daripada kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, melainkan orang tersebut buat apa yang amalan yang kamu buat ni. Nak tak? Jadi Nabi bagi satu solusi. Nabi kata, aku ada satu amalan ni, kalaulah kalian laksanakan amalan ini, maka kelebihannya adalah pertama sekali, yang mana kamu cakap orang kaya buat amalan dah jauh pergi meninggalkan kalian tu, kamu dapat kejar mereka, malah boleh pergi lebih jauh daripada mereka. Maksudnya pahala ganjaran itu lebih berat daripada mereka yang kaya ini tadi. Yang kedua, tidak ada orang yang lebih baik amalannya daripada kalian, melainkan mereka buat amalan yang sama. Mereka tanya, nak tak kalian tahu? Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, kami nak sangat tahu. Jadi sabda Nabi SAW simple ni, kita dah buat, memang kita buat setiap hari. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun fi dubri kulli salatin 33 marratan. Setiap habis solat 5 waktu, bertakbir 33 kali, bertasbih 33 kali, bertakbir 33, bertahmid 33 kali. Yang kita dah biasa buat, kan? Sebab itulah rugi. Dia macam ni tau. Andai kata kalau kita sibuk sekalipun, kita tak boleh nak join sebab imam kadang-kadang ada yang jenis baca, dia punya zikir tu dia baca slow, perlahan. Maksud perlahan bukannya korang dengar, tapi maksudnya tempo dia tu perlahan. Jadi bila tempo tu perlahan, kita ni bukan ada kerja nak kejar. Jadi in the end kita terpaksa tinggal. Tak apa, kita bangun awal daripada orang lain, tak sempat nak berdoa sekali dengan imam. Cuma yang penting, bangun tu sambil-sambil berzikir. Jangan tinggal. Sambil bangun tu, subhanallah, 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 subhanallah. Buat 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penutupnya ada dua hadis. Penutupnya boleh buat untuk cukupkan 100. Ada dua situasi boleh buat. Yang pertama, takbir yang kan kita mula dengan tasbih dulu, kita mula dengan kemudian tahmid yang kedua, kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis cukup 33, tambah lagi 1, jadi 34, cukup 100. Ataupun kaedah yang kedua, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, cukup 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup dengan at-tahlil. Hanya buat tu saja, boleh kejar yang lain.
Just buat amalan yang kita memang dah biasa sangat pun buat. Kita boleh kejar orang lain yang mana amalannya dah bersedekah semua tapi tak buat. Contoh, orang ni kuat bersedekah, dia ni kuat amalan orang kaya kan, buat wakaf, bantu orang tu, tapi dia tak buat amalan ni. Dia tak buat lepas tak kena solat tu yang ni 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, dia tak buat. Jadi apa yang berlaku? Contoh kita orang miskin, kita lebih baik amalan daripada mereka, melainkan mereka pun sama. Okey, sebenarnya hadis ni ada sambungan. Saya mungkin insya-Allah akan sambung lepas Isyak. Saya minta maaf tak dapat nak habiskan dalam satu sesi, bekerja untuk solat jemaah bersama dengan para pelajar untuk Isyak. Insya-Allah lepas pada Isyak kejap lagi saya akan sambung lagi sikit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dumtum fi khair.